Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, marilah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, sehingga saat ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiqamah dengan Islam, dan kita diberi peluang untuk mengerjakan solat berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah, ahli-ahli jawatankuasa muslimin muslimat yang dihormati. InsyaAllah esok hari kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-65. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah terus memelihara negara kita ini dan kehidupan rakyat yang aman, harmoni serta makmur. Tuan-tuan muslimin muslimat, tazkirah malam ini kita nak menyelami hakikat sebenar kemerdekaan. Pada pahaman individu bahawa merdeka itu apabila kita hidup dalam keadaan kita boleh menentukan wawasan hala tuju dan kehidupan kita. Dalam konteks negara, kita tidak dikuasai oleh penjajah. Kita tidak ditentukan oleh mana-mana kuasa yang menjadikan kita tidak bebas. Itulah pengertian kemerdekaan yang kita fahami. Dari sudut Islam, merdeka yang sebenar-benar merdeka adalah bukan setakat kita bebas daripada pengaruh kuasa asing dan juga bebas secara individu untuk menentukan haluan hidup kita, tetapi kemerdekaan yang sebenar adalah apabila kita sebagai hamba Allah kita menyerahkan diri kita kepada Allah, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mematuhi segala titah perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya, dan hendaklah kita menyembah Allah sahaja dan kita menjauhi tauhid. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut.
Demikianlah juga dalam konteks negara. Sebab itu apabila Nabi SAW melakukan pembukaan kota Mekah oleh Nabi itu disebut sebagai membebaskan kota Mekah. Orientalis tulis dalam buku-buku mereka kata Nabi Muhammad SAW menjajah Mekah. Bukan menjajah, Nabi membuka kota Mekah, membebaskan kota Mekah daripada segala syirik dan juga perbuatan manusia yang membesarkan tauhid. Sebab itulah disebut sebagai Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan muslimin muslimat, pada malam ni saya nak bawa tuan-tuan kepada satu kisah yang berlaku kepada seorang hamba Allah yang telah berjaya memerdekakan diri dia daripada kehidupan yang batil menjadi merdeka dengan hidup menyerahkan dirinya kepada Allah semata-mata. Peristiwa ini berlaku kira-kira abad yang ke-14, agak jauh daripada zaman Nabi SAW. Peristiwa ini berlaku di sebuah negara di Eropah yang bernama negara Sepanyol. Kalau tuan-tuan tengok dalam geografi itu, peta geografi itu, tuan-tuan akan lihat di selatan Perancis, Perancis itu nak masuk ke Sepanyol, sepadang Sepanyol itu ada satu negeri yang bernama negeri Catalunya. Negeri Catalunya ini dulu adalah sebuah negeri yang kuat pengaruh agama Nasrani. Antara yang kuat di Eropah pada masa itu, berpusat di sebuah bandar yang bernama Mallorca. Kalau tuan-tuan biasa tengok bola sepak Liga Sepanyol, tuan-tuan akan jumpa satu pasukan namanya Mallorca. Situlah dulu berlaku satu peristiwa yang saya catatkan kisah ini daripada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal di negeri Maghribi ataupun negeri Morocco. Kisah ini adalah berkait dengan penulis kitab tu. Penulis kitab tu nama dia Anselm Turmida. Anselm Turmida ni dia dilahirkan sebagai seorang Nasrani. Mak dia Nasrani, ayah dia Nasrani, daripada keluarga yang kuat berpegang kepada ajaran agama Nasrani. Dan oleh kerana Anselm Turmida ini dia dari kecil dia bijak. Daripada kecil lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kepandaian kepada dia, kepada Abdullah, kepada Anselm Turmida ini, atau nama Islam dia Abdullah Mallorca. Anselm Turmida ini pada umur 4 tahun lagi dia sudah dapat menghafaz kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab yang baru. Tuan-tuan, sebelum abad yang ke-14, abad 14 dan sebelumnya, kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru bukan mudah nak baca, sebab dia dalam version yang asal, ditulis dalam bahasa asal dia, iaitu kitab-kitab perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab itu ditulis dalam bahasa Hebrew, melainkan satu kitab yang ditulis dalam bahasa Aram atau bahasa Aramaik, iaitu kitab Daniel, kitab Nabi Daniel.
alaihi salam. Kitab Daniel ini kenapa ditulis dalam bahasa Arab? Kerana zaman tu orang Yahudi ditawan oleh bangsa Babylon. Daripada negeri Iraq dia menakluk negeri Palestin dan buat pertama kali rumah ibadah Nabi Sulaiman telah dimusnahkan oleh seorang raja yang bernama Nebuchadnezzar. Seluruh orang Yahudi ditawan, dibawa ke Babylon, dijadikan hamba. Masa itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang nabi yang bernama Nabi Daniel. Maka kitab itu tertulis dalam bahasa Aram, bahasa Aramaik. Pada period ini juga tuan-tuan, kitab Talmud dihasilkan di negeri Babylon. Sebab tu kitab Talmud ada dua versi. Yang pertama versi Palestina, yang kedua versi Babylonia. Yang penting bagi orang Yahudi versi Babylonia itulah, sebab kitab itu ditulis semasa semasa orang Yahudi berada di negeri Babylon. Sedangkan kitab Perjanjian Baru pula yang mengandungi 27 kitab ditulis dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, yang terdiri dari 4 gospel dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh Paul dan juga kononnya sahabat-sahabat Nabi Isa yang bernama Peter dan John. Jadi tuan-tuan, keupayaan Encyclopedia ni dia menghafaz semua kitab-kitab itu sangat mengagumkan pada usia 4 tahun. Maka orang tua dia telah menghantar Encyclopedia belajar dengan padri besar negeri Spanyol yang berpusat di Mallorca yang bernama Pendeta Nico Martel. Encyclopedia jadi anak angkat dia kerana kepandaian Encyclopedia tadi. Pendeta besar ini dia telah menjadikan Encyclopedia sebagai anak angkat dia yang sangat dia kasihi. Dan sebagai seorang padri besar negeri Spanyol, pangkat pendeta besar ni kardinal. Kardinal ni maksudnya pendeta paling besar dalam negeri Spanyol. Dalam agama Roman Katolik, yang paling besar sekali, pendeta paling besar sekali dipanggil Bapa Suci ataupun Pope yang bersemayam di Vatican City. Kalaulah Bapa Suci ni mati, siapa yang akan gantikan dia? Di kalangan kardinal-kardinal ini akan dipilih. Maka Nico Martel, oleh kerana dia datang dari negara Eropah yang kuat perkembangan agama Roman Katolik, maka mungkin dia yang akan gantikan Bapa Suci ini. Maka sebagai pendeta besar negeri Spanyol, dia diberi semua kelengkapan, diberi istana, diberi dapur peribadi, diberi library peribadi, malah diberi harta benda yang banyak, dan dia telah menyerahkan kunci-kunci khazanah dia tadi kepada Encyclopedia sebagai anak angkat dan juga pembantu peribadinya selama 10 tahun. Dia serah semua kecuali satu kunci yang merupakan kunci sebuah bilik kecil, di mana pada masa-masa tertentu pendeta besar ni dia duduk dalam, dia kunci dari dalam, seorang pun tak tahu apa yang dia buat di dalam bilik itu. Termasuk Encyclopedia, anak angkat dia sendiri pun tak tahu. Maka tuan-tuan, dengan takdir Allah, pada satu hari pendeta besar ni jatuh sakit. Dia jatuh sakit, lalu dia panggil Encyclopedia. Dia kata, wahai anak dia, ayah dia ni sakit, ayah dia tak sihat, jadi kamu gantilah
yang ayahanda ini untuk melaksanakan tugas-tugas di gereja besar, termasuklah mengadakan kelas tafsir. Orang gereja pun ada juga kelas tafsir ni, kuliah tafsir gospel. Dia mengajar gini lah. Ini padri-padri besar, sebanyak padri-padri ini untuk ikut pengajian. Saya catat ini dari kitab ini, Encyclopedia tulis dalam kitab dia. Dia kata ketika dia sedang menyampaikan syarah tafsir tadi, dia mengadakan syarah tafsir ni, daripada satu ayat ke satu ayat ke satu ayat, maka tibalah ke satu ayat yang berbunyi. Ayat ni dipercayai dari Gospel John chapter 14 ayat 16. Dia bunyi begini ayat. Sesungguhnya akan datang setelahnya seorang nabi namanya Al-Barakli. Sesungguhnya akan datang setelahnya seorang nabi, yakni selepas Nabi Isa alaihissalam tu ada seorang nabi akan datang namanya Al-Barakli, tercatat dalam Gospel John. Jadi selepas datang ayat ni, garuk kepala mereka, termasuk Encyclopedia pun dia tak tahu siapakah tafsir Nabi yang bernama Al-Barakli. Dan mereka terus berdiskusi siapakah Nabi ni selepas Nabi Isa ni. Encyclopedia kata setahu aku tak ada dah, kalau ada pun Nabi-Nabi palsu. Kerana selepas Jesus Christ tu, yang juga merupakan anak Tuhan, tak ada lagi Nabi-Nabi. Mereka terus berdiskusi dan berakhirlah diskusi itu tanpa titik temu. Masing-masing kebingungan, tak boleh nak jawab. Si Polang tu kata begini, si Polang ni kata begini, si Polang tu kata begitu, Encyclopedia kata begitu. Masing-masing tak tahu. Maka ditamatkan kuliah ini. Lalu Encyclopedia pun dia kebingungan. Dia kata apa Nabi bernama Al-Barakli ini. Lalu dia pun pergi berjumpa ayah angkat dia, pendeta besar ni, padri besar kardinal ini. Lalu dia pun pergi duduk dekat. Padri besar bila tengok wajah Encyclopedia itu, dia seakan-akan boleh duga. Lalu dia tanya, apakah yang kamu pelajari pada hari ini? Kamu belajar apa? Lalu Encyclopedia pun kata, wahai ayahanda, sesungguhnya apabila aku tiba ke satu ayat yang berbunyi, sesungguhnya akan datang setelahnya seorang nabi, yakni selepas Jesus Christ, namanya Al-Barakli. Pendeta besar kata, kamu jawab apa? Dia kata, aku jawab ini, si Polang tu jawab itu, si Polang tu jawab ini. Pendeta besar kata, salah mereka. Yang kamu duga itu salah mereka. Di negeri Sepanyol ini seorang saja yang tahu. Encyclopedia tanya, siapa? Ayahanda lah. Sebab ayahanda pendeta besar. Kamu baru belajar, ilmu tak habis lagi. Tak sampai lagi ilmu penghabisan tu, ayahanda sudah menghabisi pengajian tu. Ayahanda tahu. Bila Encyclopedia mendengar begitu, dia nak tahu. Lalu dia kata, wahai ayahanda, terangkan kepada aku siapakah Al-Barakli. Apakah tafsir nama bagi Al-Barakli? Ayah dia kata tak boleh. Ayah dia tak dicerita. Kerana kalau ayah dia cerita kepada kamu, kamu akan dalam bahaya. Kerana orang-orang Nasrani akan memburu kamu dari segenap penjuru dan akan membunuh kamu.
Bila kata begitu, dia lagi nak tahu kenapa pula sampai orang Nasrani nak bunuh. Lalu dipujuknya, pujuk dan ditulisnya dalam kitab. Dia kata begini, tuan-tuan. Dia kata, aku mencium kakinya dan berkata, wahai ayahanda, aku berjalan dari negeri yang jauh demi belajar kepada kamu, dan aku mengabdikan diriku kepadamu 10 tahun, dan aku mendapat ilmu yang banyak daripadamu tidak terhitung. Mudah-mudahan dengan kebaikanmu itu beritahulah kepadaku tentang tafsir nama itu. Dia pujuk ayahanda dia. Bila ayahanda Pendeta Lima menangislah ayahanda dia. Ayahanda dia kata, wahai anakku, selepas aku beritahu siapa nama Al-Barikli ini, kita mesti berpisah. Kamu tak boleh duduk lagi bersama aku. Dia kata begitu. Jadi sambil menangis, Pendeta besar mengatakan, wahai anakku, demi Allah, engkau telah banyak memuliakan aku dengan pengabdian dan khidmatmu itu. Tetapi aku khawatir jika nama ini aku beritahu, engkau akan dibunuh atau dimusuhi oleh orang Nasrani daripada segenap penjuru. Wahai anakku, dulu aku pernah bertanya kepadamu saat mula-mula kamu datang kepadaku dari negerimu, apakah tempat tinggalmu itu dekat dengan orang-orang Islam? Apakah mereka memerangi kamu dan kamu memerangi mereka? Itu semua aku bertanya untuk mengetahui sejauh mana engkau benci terhadap Islam. Dan ketahuilah bahawa Al-Barikli itu adalah nama Nabi mereka bagi umat Islam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya lah diturunkan Alkitab yang keempat, yakni Al-Quran, yang disebut lisan oleh Nabi Daniel alaihi salam. Ia mengkhabarkan bahawa kita akan diturunkan kepadanya. Agamanya adalah agama kebenaran dan milahnya adalah milah yang putih, sebagaimana yang disebutkan di dalam Injil. Bila ayahanda pendeta ni dia menjelaskan kepada Anson Tomeda jadi bingung. Dia bingung kerana dia hidup dalam lingkungan orang Nasrani, mempelajari Nasrani dan berguru kepada pendeta besar Nasrani, tetapi kebenaran ada pada Islam. Jadi dia bingung. Sekarang dia tidak merdeka, walaupun keyakinan dia itu sebenarnya dia berada pada agama batil. Jadi Anson Tomeda ni dia tanya ayahanda dia, apakah yang patut aku buat wahai ayahanda? Pendeta besar kata, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Anson Tomeda tanya lagi, apakah keselamatan itu dengan masuk Islam? Pendeta besar kata, betul, selamat dunia dan selamat di akhirat. Lalu Anson Tomeda pun tanya lagi. Dia tanya soalan cepumah. Dia kata, wahai ayahanda, sesungguhnya orang yang cerdas memilih yang terbaik daripada yang dia ketahui. Jika ayahanda tahu kemuliaan agama Islam, apakah yang menghalang darinya? Pendeta besar ni bila tanya begitu lagi lah dia sedih, menangis, dia berjebak air mata dia. Lalu dia kata, wahai anakku, sesungguhnya Allah belum menunjukkan kepadaku tentang keagungan Islam dan kemuliaan umat Islam kecuali saat aku telah tua dan fizikalku lemah. Memang tidak ada uzur padaku, bahkan itulah hujah Allah untukku. Seandainya aku ketahui ketika mudaku, akan kutinggalkan segala-galanya. Aku akan memeluk agama yang benar ini, dan cinta dunia adalah pokok dari segala keburukan. Ayahanda dia kata, dia masa muda tu tak jumpa Islam, itu tua baru jumpa. Dia kata begitu. Sebab tu tak masuk Islam.
Pokok pangkal tentang hidayah Allah. Dia tidak nanti tahu benar percaya atau tidak. Orang Islam ramai percaya Allah dan Rasul, banyak buat dosa. Banyak buat rasuah dan sebagainya. Abu Lahab, Allah mencampakkan rasa cinta di dalam hati Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara anak-anak Abdul Muttalib yang paling mencintai Nabi adalah Abu Lahab dibanding anak-anak yang lain. Sewaktu hambanya yang bernama Suwaibah datang bertemu Abu Lahab, memberitahu kelahiran seorang bayi daripada ibunya Aminah, melahirkan seorang bayi laki-laki yang matanya berbina, wajahnya tampang ibarat bulan cahaya, bulan purnama. Lalu Abu Lahab ni gembiranya dia dengan kelahiran Nabi pada tahun 570 Masihi itu. Dia telah membebaskan Suwaibah saat dia mendengar berita kelahiran Nabi. Tetapi Abu Lahab, dia menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu Nabi angkat risalah Islam. Abu Talib yang Allah telah beri peluang kepada dia mengasuh diri Nabi. Sejak Nabi kecil lagi dia mengasuh Nabi. Dia mandikan Nabi, dia gosok kepala Nabi, dia cium Nabi, dia suap makan pada Nabi, dia dukung Nabi, bawa Nabi ke sana ke sini. Tetapi Abu Talib tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ni hak Allah, bukan hak kita. Gitu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, reka cerita Elsa Termida ni dia terpaksa berpisah dengan ayahanda pendeta. Sebab dia dah tahu bahawa Al-Barakli itu adalah Nabi Muhammad. Sekarang keyakinan Elsa Termida terhadap Islam, dia nak masuk Islam. Maka ayah dia diberi bekalan kepada dia. Dia pacu kuda. Kalau tuan-tuan tengok negeri Sepanyol, peta Sepanyol tu, ia dekat dengan Selat Gibraltar tu, selat yang pendek tu, menyambung dengan negeri Algeria dan negeri Morocco itu. Elsa Termida ambil kapal, dia merentah selat itu, dia pergi ke Morocco, dan di Morocco dia telah masuk Islam. Elsa Termida menjadi orang yang merdeka setelah dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul semata-mata. Maka Elsa Termida akhirnya menjadi seorang ulama yang terkenal di Morocco, dan sepanjang hidup dia sebagai orang Islam, dia telah mengislamkan beribu-ribu orang-orang Nasrani menjadi Muslim. Dia telah memerdekakan ribuan orang-orang Nasrani yang berada dalam kepercayaan yang batil kepada ajaran yang hak, kepada agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang merdeka, tuan-tuan. Erti kata merdeka yang sesebenar merdeka. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak ulas sikit tentang Al-Barakli tadi. Al-Barakli ini sebenarnya dari perkataan Yunani. Oleh kerana Elsa Termida menulis kitab dia ni dalam bahasa Arab, maka Al-Barakli itu diarabkan. Dia sebenarnya daripada perkataan Pericles. Perkataan Pericles dari perkataan Yunani Perakletos. Perakletos ini maksudnya Nabi, ataupun penolong. Penolong siapa? Penolong Tuhan dari langit. Jadi orang-orang Greek, orang Yunani, orang berbahasa Yunani, kalau sebut Perakletos, dia faham itu adalah Nabi. Sebenarnya tuan-tuan, kalaulah kita tengok ayat dari Gospel John ini, dia sama dengan ayat Al-Quran, lebih kurang maksud dia daripada ayat Al-Quran surah As-Saf ayat yang ke-6 tentang kedatangan Nabi selepas Nabi Isa. Sebab dalam ayat ini firman Allah ini menunjukkan Nabi Isa alaihi salam beritahu apakah tujuan Allah utuskan dia. Yang pertama dia kata membenarkan kitab sebelumku, iaitu Taurat
dan memberi khabar gembira akan datangnya seorang Nabi bernama Al-Barakli. Itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Arabnya, datang seorang Nabi bernama Ahmad. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yang bermaksud, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan khabar gembira akan datangnya seorang rasul sesudahku bernama Ahmad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang benar, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Cerita ni tentang kisah ni nak beritahu, kalau kita boleh simpul dari kisah yang seterminda ini, orang Nasrani kalau dia baca betul-betul kitab dia baca dengan sebenar-benar, dia akan masuk Islam, dia akan menemui kebenaran Islam, kerana di dalam kitab-kitab mereka itu ada kebenaran yang tidak mampu mereka sembunyi. Dulu masa saya ngaji universiti tu, di Universiti Melaya di Universiti Melaya ni, Universiti Rojang, tahu Universiti Rojang? Universiti warga Malaysia, dia bangsa campur-campur. Universiti tempat saya mengajar di UTM ni, masa dulu saya mula kerja dulu, 95% Melayu semua, daripada muridnya, studentnya, pada lecturernya semua Melayu. Tapi di Universiti Melaya dia campur Cina, India, dan Borneo. Jadi kita masa duduk di kolej kolej kejaman ni kan, kita duduk kolej, kadang-kadang kita tak ada pilihan, duduk dengan orang Kristian satu bilik. Dan orang daripada Borneo ni dia kuat, agama dia kuat. Nak makan pun doa dulu setiap hari baca Bible dia. Jadi saya dulu berkawan dengan dia, saya masa tahun pertama tu saya baca Bible, baca. Sebab Bible translation dalam bahasa Melayu tu tahun 1974 ada dah. Sidang Injil Borneo dah dapat 1974. Saya baca bahasa Melayu, cepat faham, baca. Habis baca. Kawan-kawan saya kadang marah, dia kata baca masuk Kristian nanti. Saya kata selepas saya baca tu lagi kuat Islam tu. Lagi kuat. Sebab di dalam kitabnya yang lama, kitabnya yang baru, ada banyak keterangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bible ada wuduk ada dalam Bible. Malah dalam Bible lagi tegas lagi tegas. Babi kalau mengikut perjanjian lama, Musa kata makan, duduk dekat orang makan babi tak boleh. Orang makan babi tu duduk dekat tak boleh. Tak bayangkan, kita boleh tak orang Islam duduk dekat orang makan babi? Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan bersalam dengan dia pun tak batal duduk. Orang kafir kan, kalau kita bersalam dengan dia kan, tangan dia kering lah. Contoh kita berjalan, nampak dia keluar kedai tu, pada temu kita blooming mulut mulut dia nampak blooming kan. Bila kita pegang tangan dia, kalau basah dia basuh, cuci enam kali. Tapi kalau kering, kita tutup, tak batal wuduk kita. Boleh semayang, tak ada masalah. Dalam Bible sebut orang mencuri ni, disebut ni, bawalah dia ke satu tempat dan potong ni pergelangan. Itu adalah lebih baik daripada Allah mencampurkannya ke dalam api neraka. Sebut dalam Bible.
Jadi kalau baca betul-betul, faham betul-betul, akan mendapat kebenaran tu. Cuma kalau tuan-tuan nak baca, kena guru lah, tak boleh sendiri-sendiri. Dulu saya belajar benda tu, belajar di universiti bidang tu, ya. Kalau nak baca, faham, kena ada guru. Kalau kita baca sendiri, takut kita salah faham, ya. Begitulah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimah, esok kita nak sambung merdeka. Kemerdekaan yang kita boleh, negara kita ni, kemerdekaan yang kita boleh ni bukan percuma. Kemerdekaan yang diusahakan oleh pemimpin-pemimpin kita dahulu. Kepada adik-adik ni, bacalah sejarah, ya. Baca sejarah, kenali perjuangan pemimpin-pemimpin kita dulu untuk dapat kemerdekaan. Ini memberi manfaat kepada kita, sebab dengan menghayati, memahami sejarah itu, kita akan memahami tugas kita sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, yang cintakan kepada negaranya. Tanah air ni, tanah air kita ni satu je. Kalau hilang tanah air ni, mana kita nak pergi? Kita tak ada tanah air lagi. Inilah tanah air kita, dan kita akan mati di sini. Tuan-tuan, muslim-muslimat, cukuplah sekadar tu. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.